Ya, betul tak? Apa ni Bakis? Ya, betul. Tengok orang. Single lagi ke? Teruk je. Okey, kita lanjut pula kepada host ketiga kita. Mana host ketiga kita? Panel. Panel ketiga kita. Tak apa, Saya. Oh, itu dia panel ketiga kita. Boleh perkenalkan diri? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azmina Afiqah binti Muhammad Ruslan. Boleh panggil Ina. Ya. Diamlah hari. Lepas tu, saya selaku bendahari Pagu. Saya akan jadi panel ketiga anda malam ni. Terima kasih. Waduh, bunga hanya sekuntum malam ini ya. Iya, kumbang bertiga. Kumbang yang terakhir. Boleh perkenalkan diri anda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke kedai membeli kalkulator. Terima kasih moderator. Okey, nama saya Ikhwan Hizmi Hafizi, boleh panggil Ikhwan. Saya berasal di Kuala Terengganu, di Losong. Saya merupakan graduan enggak, pelajar FTK Fakulti Teknologi Kejuruteraan dalam jurusan Transportation Railway. Okey, itu sahaja daripada saya dari sebagai panel 4. Seterusnya. Kita tengok sendiri. Panel-panel kita semuanya cinta keropok leko. Betul tak? Betul tak Bakis? Ya, betul. Ni semua daripada Terengganu. Iya, sebelum kita mulakan pada panel kita, ambil nafas dulu. Saya nak bagi pantun dulu ni. Sempatlah ready sikit. Ambillah bambu, buat sempilu, terbanglah debu dari cerutu. Nama indahmu ku sebut selalu di dalam doa setiap waktuku. Oh. Ada. Okey, saya tanpa kita lengah-lengahkan lagi lah masa kita. Saya ingin jemput panel pertama. Panel pertama kita saudara Mohsin, seorang yang hebat betul-betul kata, seorang yang berkepimpinan dalam organisasi kita. Kita nak menyoalkan tentang satu isu yang merupakan spesifik dan sungguh memanaskan keadaan, iaitu mahasiswa versus cinta. Mohsin, saya nak tanya saudara, berkenaan dengan mahasiswa dengan cinta ini, boleh Mohsin terangkan, Mohsin elaboratekan dalam kehidupan Mohsin macam mana mahasiswa dan cinta ini melalui kehidupan anda di universiti. Mohsin? Mati ya. Kepada dua-dua Haris dan juga Nabakis. Okey. Jadi moderator Haris tadi dia tanya saya elaborate tentang mahasiswa versus cinta. Okey. Yang pertama sekali, macam berdebat pula kita bagi tahu definisi mahasiswa tu benda. Okey, definisi mahasiswa tu ialah kita lah, pelajar-pelajar yang memasuki universiti untuk mendapatkan degree, diploma dan sebagainya lah. Dan cinta tu semua tahulah cinta kan. Cinta tu kita dua orang yang bercinta untuk akhir sekali akan kahwin, begitulah. Definisi bagi saya lah, betul tak? Kita bukan bercinta untuk cinta sahaja, betul tak? Dapat pelik ni malam ni. Tak apa. Okey. Apa lagi Mohsin? Nak elaborate pasal mahasiswa versus cinta ni, kita kena kaitkan dulu lah. Bila kita jadi mahasiswa ni, kita jumpalah dengan lelaki bersama perempuan. Kita melainkan kita pergi universiti ataupun IPT yang ada lelaki saja ataupun perempuan saja. Jadi bila ada attraction tu, bila ada attraction dua tu, memang berlakunya lah yang kita namakan cinta. Kononnya lah gitu. Tapi bagi saya lah, memang cinta ni daripada awal lagi lah, bukanlah sahaja mahasiswa, pelajar-pelajar juga. Daripada sekolah rendah lagi kita bercinta lah sebenarnya. Bila sekolah rendah, sekolah menengah ni kita panggil dia cinta monyet lah, gitu. Tapi bila kita tengok
cinta mahasiswa ni kadang dia ada hak serius, ada hak yang dah gitu. Tapi bagi pandangan saya lah, bila kita bercinta ni kita kena serius. Oi, masya-Allah. Serius Sebab bila kita bercinta main-main ni, kita macam main-main dengan hati manusia. Masya-Allah. Okey. Jadi bagi saya itulah mahasiswa dengan cinta memang tak ada lari lah. Tapi kita kena tahulah cinta ni bila kita bercinta semasa kita dalam semasa kita belajar ni memang kena berpada-pada lah. Lagi-lagi sebab kita tak kahwin lagi. Itu saja daripada saya. Ya, itu ulasan daripada panel utama kita, iaitu dia kata cinta ni lama dah. Bukan daripada universiti lagi, maknanya lama dah lah. Lepas tu cinta ni kata kena serius. Tak bolehlah pasang 2-3. Hok mana rasa nak pasang 2-3 tu molek buat. Okay? Bagus. Sekarang ni kita terus kepada panel 2 kita. Luqman. Okay, saya nak tanya satu soalan lah. Okay. Mahasiswa ni dah. Mahasiswa ni dia mengenai cinta dalam kalangan mahasiswa ni. Mahasiswa ni dia ada tanggungjawab dia. Dia tanggungjawab dia terhadap pengajaran, pembelajaran. Dia ada kelas, dia ada assignment, dia apa. Lepas tu dalam masa yang sama, dia pilih untuk bercinta. Bercinta pula dengan pasangan yang suka kuat merajuk. Banyak peseng lah, banyak perangai dia. Jadi macam mana? Sebab bila kita ada pasangan ni dah, banyak konflik yang akan datang. Lepas tu itu yang akan menjejaskan pembelajaran kita. So pendapat panel kedua tu, macam mana kita nak atasi benda tu? Wajar ataupun tidak kita bercinta ni? Bukan kita lah awak. Saya kena jawab. Dia bergantung pada situasi sebenarnya. Ada orang bila bercinta dia semangat untuk belajar. Ada orang bila bercinta belajar dia dah. Tapi situasi yang bagi ni, dia kata bila bercinta tu pasangan dia tu tak merajuk. Jeng lah kalau kita orang lelaki ni bab mujuk ni jeng sikit. Betul tak? Setuju tak kalau orang lelaki kalau buat mujuk memang jeng? Memang. Okey. Jadi bagi Amber lah. Amber walaupun Amber bergelar mahasiswa tapi Amber nak bercinta lah sejujurnya sebab Amber fikir Amber dekat member lain. Amber nak fokus belajar. Jadi kalau Amber tak salahkan orang yang bercinta masa belajar sebab kadang-kadang bila dia bercinta dia bersemangat sebenarnya. Dia ada cita-cita lagi. Lepas dia bercinta dia bercita-cita lagi. Betul? Lepas habis belajar dia nak kahwin. Maknanya tujuan dia jelas. Jadi dapat saya lah. Kalau saya ada pilihan hati, saya pun akan bercinta tapi tak apalah. Tak ada pilihan hati lagi. Itulah. Tak ada pilihan hati tu maksud macam mana tu? Kata jual mahal ke? Macam mana tu? Bukan. Ada Dia kemajuan mahal. Saya sendiri juga. Saya tak bersedia sebenarnya. Dan saya takut bila bercinta ni, dia sebenarnya bercinta ni kita bermain dengan perasaan sebenarnya. Bila kita memang kita suka dia tapi bila dia buat benda yang lagi tak suka kadang-kadang kita dia cemburu. Bila kita pula mengajar kadang-kadang. Itulah dari saya. Sebab soalan agak susah sebenarnya. Itu penerangan yang hebat Kita boleh nampak macam penerangan ni seolah-olah mempunyai pengalaman. Betul tak Balkis? Ya, nampak. Dia ni kita macam biasalah kita hidup ni berpandukan pada pengalaman kita lah. Jadi kita tengok pada saudara Luqman ni, orang yang hebat ni, cara dia menerangkan kita walaupun isinya padat ringkas tu tetap menyentak hati lah. Panel ketiga kita ada di sini bersuara sikit. Ada sekuntum bunga. Okey. Panel ketiga kita ni jangan takut-takut, jangan nervous. Relax, tarik nafas ya. Okey. Jangan menakutkan. Saya tak nak dah bagi
borak ni dalam bentuk soalan je, tanya je. Saya nak tunjuk satu video lah. Kita soalan ni berdasarkan video ni. Dah terkejut saya present Apa ni Haris? Katalah Haris. Okey, nampak tak? Tengok je lah. Lambat lagi pukul 10 ni sekarang ni. Itulah. Kita dah best lah kalau kita. Apa tu? Okey. Okey, mohon bersabar semua. Kita akan tengok satu video ni. Okey. Patah. Masa. Tak kenal. Apa tu? Tak dengar ke? Tak dengar. Tak ada. Aduh, mengacaukan keadaan macam ni. Kejap Alah, cerita je lah Haris. Tak boleh tengok video. Tak boleh, kita kena shockkan keadaan dengan ni. Tak dengar juga kan? Tak dengar. Cepat sangat lah. Tak nampak dia baca dah ni. Dia beritahu. Allah Akbar. Ini dikira musyakkah ni. Sekejap ya. Saya tak nak ganggu majlis kita ni. Tapi saya cuba untuk mendengarkan keadaan. Tak apa. Relax. Sabar. Sebab soalan Kaina ni special. Kita bagi. Jaga Haris. Awak tunggu. Kejap. Okey. Tak nampak. Boleh dah. Kalau nak cari lawan dalam skrip assignment. Dengar. Dengar. Haris, Saya ulang sekali lagi. Kita dia lawan. dia melibatkan apa ni? Tak faham. Okey, saya Haris Sufian, jaga. saya terangkan sikit lah pasal video ni. Dia cakap, kalau nak perempuan jangan cari yang lawa. Cari yang bila kita tanya, awak suka assignment tak? Suka, dia cakap. Tentu. Okey, soalannya apa? Memang je. Okey, panel ketiga mau bertentang ya. Tak, soalannya Soalan mahu. okay. Bila kita tengok video ni, dia agak amat berkait lah. Dia cakap kalau nak cari perempuan tu, carilah perempuan yang suka buat assignment. Macam tu. Jadi sebenarnya kolaborasi dengan kita sebagai seorang mahasiswa ni sangat berkait lah. Tak lari jauh. Faham tak? Jadi boleh tak saya nak panel ketiga ni orang yang manis juga orangnya. Orang yang boleh kata mencuitkan hati. Terangkan sikit macam mana melalui dengan bila kita tanya kawan kita, mau apa suka dia? Dia suka buat assignment. Tak faham, tak dengar. Tak jelas. Kita tanya dia, apa lu suka dia? Dia suka buat assignment tu. Cuba jelaskan sikit. Melalui Baik, saya jelaskan. dia suka buat assignment tu. Apakah kebaikan dan keburukan pada power tu sendirilah. Tak kira lah power ke makwa ke, macam mana tu? Cuba Kak Ina jelaskan. Okey, ni daripada lelaki lah. Lelaki kata dia suka perempuan yang suka buat assignment gitu. Ya. Okey. Gini. Kan kalau lah dia sendiri dia kata dia suka kepada perempuan yang buat assignment. So kalau lelaki tu bunyi pasal kata perempuan partner dia tak boleh nak spend time dengan dia, jangan kau tu. Jangan komen sebab dia sendiri yang pilih, dia sendiri yang minta, dia sendiri yang suka. Dia kata sendiri yang dia suka lelaki perempuan yang suka buat assignment. Tahu kan buat assignment ni busy, banyak kerja kan. So
So nanti kalau perempuan tu kalau lelaki tu komen kata dia partner dia tak ada masa, awak libah aja dah. Sebab apa tu assignment kita tak boleh kita tak boleh nak elak, tahu tak? Assignment tu memang kewajipan kita. Kalau bercinta ni, dia punya sandaran je kepada kita untuk kita nak menghilangkan kebosanan. Maybe kita tak tahu masing-masing. Tapi assignment ni memang wajib. Tu memang tugasan kita. Kita tak boleh, kita tak nak ke nak kita kata tak nak pun still kena buat juga. So, lagu tu lah saya bagi tahu kalau lelaki tu komen kata perempuan tu tak ada komitmen nak bagi dekat dia, tak ada masa nak bagi dekat dia, reject lah. Sebab dia yang pilih, dia yang komen. Balkis, kita nampak dari sini penerangan daripada panel ketiga kita ni berkaitan dengan kewajipan seorang mahasiswa dengan cinta. Mantap sekali. Sebab kita tengok daripada cinta dengan tanggungjawab kita sebagai mahasiswa, yang mana lagi penting? Pentinglah sebagai mahasiswa. Cinta ni apa je boleh bagi kebaikan kepada kita. Dia lagi macam dengar tu. Macam keritu ni. Macam keritu ni. Ya. Cinta boleh ditukar ganti kan? Betul. Cinta boleh ditukar ganti. Kalau yang dia menyusahkan, kita cari lain. Ya dak mu Ina, ya dak mu. Ina ni kalau buat cerita ni mangau cerita. Memang dia semangat lah, tajuk ni dia usus sungguh tia tu. Tak lah. Saya cuma bagi tahu je. Balkis, Itulah. Okey, itu kita boleh dengar luahan daripada panel 3 kita. Kita harap kalau ada lah dalam minat Ina, macam tu lah. Kita kena alert apa yang dia cakap tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada panel 4, iaitu Ikhwan. Okey Ikhwan, nak tanya lah. Bercinta waktu belajar ni kan? Bercinta waktu belajar ni merupakan trend zaman sekarang, betul tak? Mahasiswa ni kebanyakannya bila kita tanya kau ada power tak? Ada makwa tak? Ada, semua ada. Kecuali saya je single. kereta always single. Okey. Dan kebanyakan mahasiswa kan dia mencari pasangan waktu belajar ni sebab dia rapat, dia kenal. Lepas tu dia dapat kata memahami antara satu sama lain. Tapi persoalannya, adakah bercinta sewaktu belajar ni kita boleh cari pasangan yang sebetul-betulnya untuk sehingga boleh berkahwin lah maknanya. Kata pendapat Ikhwan. Cuba sebut ulang lagi soalan. Soalan dia, bila kita bila mahasiswa ni kan, dia bercinta sewaktu belajar, betul ke pasangan dia yang dia pilih tu boleh bawa sehingga ke kahwin? Jenjang pelamin maknanya. Ataupun saja-saja je. Okay. Macam cerita berdasarkan pengalaman tak apa. By experience. Okay, saya cuba jawab soalan ni. Okay, soalan diberi adalah apakah bercinta ketika belajar ni akan dibawa kepada pelamin? Okay, ini jawapan saya. Ianya mungkin jadi, mungkin tidak jadi. Yang jadinya ialah sebab kita belajar ni sepanjang 3 tahun, sebab kita akan kenal seseorang tu dengan tempoh yang kira lama juga. Kira 3 tahun kita kenal. Sebab tu ada setengah orang yang akan ambil peluang ini untuk berkahwin. Okay, yang tu adalah kemungkinan dia. Kalau jawapan tidak ialah sekiranya kita dah habis belajar, bergraduasi semua. Kita sebagai mahasiswa ni, kita ada banyak hutang seperti PPN, kita ada hutang tahalung semua. Kita ada macam-macam hutang ketika kita belajar. Takkanlah kita nak membebankan kita punya pasangan. Itu pandangan saya. Kalau kecam nanti lah. Okay. Maybe kita saya sebagai lelaki ni terpaksa menerima hakikat itu, dan takkanlah kita nak dalam keadaan susah nak suruh dia dalam keadaan susah juga. Jadi
Macam tu lah, kita kena berusaha sendiri pula untuk selesaikan masalah kita. Saya fikir saja. Kita boleh nampak di situ seorang yang gentleman lah kita kira. Dalam orang kata menyelamatkan diri dalam situasi permasalahan cinta ni. Kita sedarlah sendiri. Saya nak tanyalah Ikhwan. Itu dari segi persepsi umum lah. Persepsi dari diri Ikhwan sendiri. Macam mana tu? Ikhwan pernah alami ke tidak ke? Macam mana? Lambat pukul 10 Okey. Persepsi sebenarnya saya jujur saya pernah alami benda ni dan sama tak mana lu jujur. Berapa dah sebelum ni? Allah. Kasihanlah tu. Jujur. Kita tak main true and dare lagi ni. Aduh. Okey, tak apa Ikhwan. Saya tak paksa. Okey, kita stop. Okey, saya setelah dengar lah huraian daripada Ikhwan, panel 1, panel 2, panel 3, panel 4 ni, semuanya amat memberi input yang baik dah selaku kita sebagai mahasiswa ya. Tengok panel 3, suka sekali. Okey. Bila kita bercakap lah, kita daripada segi aspek yang meluas sebagai seorang mahasiswa. Okey, sekarang ni saya nak membincangkan skop yang lebih kecil. Lebih yang berkaitan dengan kita. Saya nak tanya pada, saya pilih senang. Saudara Luqman, panel kedua kita. Ia merupakan orang yang hebat dalam persatuan kita. Setiausaha pemata ya. Dan seorang yang in charge yang hebat lah dalam menjayakan program kita ni. Okey, Saudara Luqman, bila kita sebagai seorang mahasiswa ni, sememangnya kita fokus pada mata demerit kita, betul tak? Mata demerit. Mata demerit ni yang lesen tu kan? Merit. Maksudnya pointer untuk kita lah, kita terlibat dengan kelab ini, persatuan ini, betul? Jadi bila kita fikirkan macam tu, mahasiswa ni sememangnya terjerumus dengan benda tu. Maksudnya terlibat, sebagai contoh kita lah, pemata sendiri. Kita terlibat dengan pemata, terlibat dengan aktiviti ni, aktiviti tu. Ia merupakan input yang baik kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai pengalaman kita untuk masa depan nanti memimpin masyarakat apa semua. Okey. Jadi bila kita bercakap tentang cinta, itu mahasiswa, betul. Jadi kita masukkan dengan cinta. Saya bagi satu persepsi, cinta dalam permata. Cinta dalam permata. Ia seperti ungkapan yang hebatlah kita tengok. Cinta dalam permata ni. Cinta dalam permata ni maksudnya kita lebih fahamnya cinta dalam persatuan permata. Jadi apa pandangan SU kita lah, setiausaha kita tentang cinta dalam permata ni? Boleh huraikan sikit. Mungkin boleh kongsikan kebaikan dia kepada persatuan kita, atau keburukan dia kepada persatuan kita, atau nasihat-nasihat yang boleh dikongsikan pada cinta dalam permata. Okey, baik, terima kasih Haris selaku host pertama. Okey, sebelum tu nak tanya, cinta kepada permata ke cinta kepada orang permata soalan ni? Cinta dalam permata. Faham? Permata, dalam tu ada cinta. Kadang-kadang orang salah taksir. Dia kata cinta dalam permata ni, kadang-kadang orang ni minta orang permata ni. Ada tu di Malaysia, budak-budak permata ni. Cinta pada permata, cinta dalam permata. Dalam permata tu ada percintaan. Gitu. Sebenarnya aura cinta dalam permata tu bagus sebenarnya. Bila kita cinta dalam permata, maknanya kita cinta pada orang permata, kita cinta kepada persatuan sendiri. Jadi bila kita cinta kepada permata ni, pada persatuan ni, kita akan buat kerja bersungguh-sungguh. Bila
ketua esko atau timbalan ketua esko bagi tugas ke, bila MT bagi tugas, dia buat dengan seikhlas hati, dengan penuh komitmen. Maknanya tak adalah mengeluh, kata tak nak aku buat kerja ni, buat apa buat kerja untuk mata ni. Tu apabila dia tiada perasaan cinta kepada mata. Dan apabila dia cinta kepada orang mata pula, bila dia masuk dalam mata ni, semata-mata untuk share orang dalam mata sahaja. Kata ya Allah lawanya ni budak ni. Jadi dia salah menyalahgunakan konsep cinta kepada mata. Jadi untuk kebaikan, cinta dalam mata ni sebenarnya dia lebih kepada diri kita dan kepada kelab jugalah. Kalau daripada diri kita ni, kita buat kerja sesungguh dan kita pun dapat pengalaman sebenarnya bila join kelab ni, kelab mata terutamanya, dekat dengan kita sebagai anak negeri Terengganu. Dan untuk kelab sendiri juga, kelab pun jadi aktif sekiranya ada orang yang cinta kepada kelab itu sendiri. Itulah saya. Itu dia, di samping cinta pada orang, cinta terlibat juga cinta pada persatuan. Faham? Ya, berkait. Betul tak Balkis? Ya, betul. Okey. Okay, seterusnya saya akan pilih seorang panel. Ini detail sikit. Saya nak pilih Bunga. Mana Bunga? Bunga satu je. Okey. Bunga. Nak tanya. Satu je. Sila. Kalau kita tengok, belajar zaman universiti ni kan, belajar peringkat yang mencabar. Betul tak? Ya. Kadang mahasiswa ni kan, bila dia kata terkongkong dengan assignment, tugasan, kelas, apa dia jadi stres. Emosi tak stabil, tak ada mood. Jadi, kata orang, untuk untuk meningkatkan semangat seseorang tu, dia perlukan cinta. Melalui cinta tu lah dia akan bagi nasihat. Lepas tu contohlah Ina. You, I sedih lah. Kenapa you? Betul tak? Betul. Okay. Lepas tu kita rasa down. Lepas tu Ina ngadu dekat dia dah. Tiba-tiba dapat hadiah. Tiba-tiba jadi mood happy. Okay. Jadi persoalannya nak tanya, kenyataan ini relevan ataupun tidak? Semangat tu datang daripada cinta. Okey, Rena jawab Okey. Bagi okey, boleh. Jujur dari hati. Okey, jujur kalau bagi Ina, statement tu tak relevan. Why? Sebab tak semestinya, bukan kita moral support, bukan hanya cinta, bukan partner kita je boleh jadikan sebagai moral support. Kita tengok niat kita belajar, kita kena tengok balik niat kita belajar untuk nak bantu family kita. Niat kita belajar kerana Allah kan. So kalau kita pergi semata-mata untuk ada moral support, means kita tak ikhlas dalam belajar. Kita tak ikhlas dalam menuntut ilmu, kan? So kalau awak ikhlas, awak semua ikhlas, awak tak perlukan moral support. Sebab kalau awak nak meluahkan apa-apa, awak luah kepada yang satu. Kalau awak macam dengan awak sedih, tak perlu kot ada partner. Kawan yang masak air pun rasanya okey kot. Ni tak perlu ada partner macam itulah, bagi saya tak relevan. Sebab kenapa Haris tutup muka? Terbias pula pada moderator ya. Begitulah, betulkan niat. Kalau awak betulkan niat, awak tak ikhlas nak menuntut ilmu, awak tak perlu pun moral support itu semua. Begitulah daripada saya. So bagi saya kenyataan tu tak relevan langsung. Okey. Membantah terus Okey, macam mana pendapat Haris? Ya. Apa tu? Saya kan Balkis? Ya. Betul sekali. Kita tengok orang ni selalunya tak sama. Di sini lain, sana lain. Jadi kita tak boleh menentukan seseorang ni dengan pemikiran kita sendiri.
kita tak tahu jahat dia di luar, baiknya di dalam tu macam mana. Buruk-buruk mana pun kulit buah tu, kita tahu isi dalamnya tu manis mana. Jadi nasihat daripada Ustazah Ina tu sungguh menjentikkan hati saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Tak boleh banyak pun, tak boleh sikit pun tak apa dah. Input yang baik daripada Ustazah Ina sendiri. Itu dia. Saya nak tanya panel ke-4 dan panel ke-1 ni, nak soalan tak? Of course nak tu. Tunggu Bagi tu. soalan maut sikit. Okey, saya rasa ni soalan terakhir dan kita buka pada audience untuk tanya pada panel-panel kita. Saya nak pilih saya nak pilih Pilih. nanti kita serah pada audience kita, pada Luqman lah. Pada Mohsin lah. Saya nak pilih Ikhwan selaku orang yang rapat dengan saya di bawah pagar. Okey. Kejap ya. Berkenaan dengan soalan pada Ikhwan ni, kita sedar bahawa cinta ni ada buruknya, ada baiknya, betul tak? Saya nak menceritakan satu situasi lah. Bukan saya lah, kawan saya, macam kita orang duk sembang-sembang dan dia cerita pasal dia kat saya. Maybe we are best friend and trust each other. Saya tak nak kasih tahu lah itu siapa. Okey, ceritanya macam ni lah. Bila satu perhubungan ni bermula daripada sekolah lagi, daripada form 3 sehingga form 5, dia bercinta. And then percintaan tu sangat menyelah di mata lah bila semua cikgu-cikgu, rakan-rakannya nampak benda tu, and dilabel couple hangat di sekolah. Macam tu. Naik peringkat universiti ni, semua berpecah. Pergi universiti ni, and adalah masalah antara satu sama lain. Bila dia SPM tu, percintaannya sepanjang 3 tahun tu sangat menyentuh ke hati lah. Sebabnya orang kata sweet. Memang jerit semut dalam hati, orang kata. Jerit semut dalam hati. Jadi bila dia berkapa teruk sangat ni, tiba-tiba bila dapat je result SPM, dia dapat satu kesedaran dalam hati dia. Dia tengok result SPM dia ni, PT3 dulu, makwa tinggi dia power. Tiba-tiba SPM power lah kau. Makwa duk bawah. Biasa makwa aja power. Tiba-tiba result SPM power tinggi lagi daripada makwa. Jadi benda ni mendetikkanlah dalam hati Pak Wer ni selaku tanggungjawab kan, selaku imam. Dia fikirlah bahawa dia ni telah macam mendownkan awet dia ni lah. Maksudnya dengan perhubungan dia tu menyebabkan dia ni jadi teruk result lah daripada dia, sedangkan dia perform. Okey. Jadi dia ni nak mengurangkan percintaan tu, sedangkan tahap percintaan tu high. Faham tak? Tahap percintaan tu high. Tak WhatsApp sehari tak boleh. Terus auto ngajuk ah. Kata tak WhatsApp sehari tak boleh. Apatah lagi bila berpisah. Ini UiTM ni, yang ni UTHM. Ambil tau. Okey. Lepas tu macam mana tu nak mendidik jiwa ni kembali pada natural, orang kata. Faham tak? Maksudnya percintaan yang terlalu orang kata night sting lah, kira macam sangat-sangat bercinta. Tiba-tiba berlarayan ingin menyedarkan diri bahawa percintaan ni salah tapi tak sanggup di jiwa. Benda ni berlaku daripada orang yang saya kenal lah. And maybe dia boleh dengar kot benda ni kot. Tahu lah. Okey, boleh kongsikan Ikhwan, faham tak penerangan saya ni? Okey, soalan yang diputarkan oleh Harith ialah macam mana nak neutralkan diri kepada diri kita setelah kita berpecah universiti kan. Okey, dan apa soalan lagi?
Tak ada kurang jelas. Maksudnya tips nak move on lah kiranya. Move on. Kita tak nak direct sebenarnya. Bila tanya kita kena direct lah. Move on, move on. Oh, tu point kita tu. Aduh. Okay, bila kita dah melangkah ke alam dewasa ni, kita kena ada satu sifat iaitu kesedaran diri, iaitu kita sesuatu benda kita perlulah mempunyai sifat move on tu. Sekiranya kita tak ada move on ni, kita tak akan ada hala tuju untuk hidup ini. Seperti yang dekat di Jepun, dekat di negara yang tak ada agama semua tu, mereka ada setengah daripada mereka ni jadikan cinta ini sebagai hidup mereka. Sebab tu yang ada kes bunuh diri sebab cinta. Jadi kita dapat lihat konteks negatif dari segi yang tu. Okay, kita sebagai orang Islam, tips lah untuk nak move on tu, pertama kali kita kena ingat balik siapa yang satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, di mana kita kena beringat lah kerana kita bercinta ni kadang-kadang kita lupa adanya Allah melihat kita dan orang ketiga yang ingin datang ke kita. Jadi seperti itu, kita kenalah muhasabah diri untuk hadapi situasi ini. Okay, untuk move on setelah berpisah tu, kita kena fikir rasional sebab kita dari segi pekerja. Contoh dalam belajar ni, macam kita di Universiti Tun Sri On di TSM, kita belajar engineering. Bila di ITM macam-macam program dia orang ada, contoh macam pengurusan perniagaan apa semua. Jadi kita nak bersama tu sebenarnya ramai je kawan-kawan saya yang sekarang pun dah menikah pun dah ada yang budak-budak ni. Padahal isteri lain budak tak sini-sini saya. Padahal isteri lain tapi dia orang still lagi rapat. Jadi dia macam dari segi hubungan ni dia atas kita yang pandai jaga diri. Kalau kita tak pandai jaga diri, jadi teruklah kita punya kehidupan kita. Jadi itu saja daripada saya. Saudara Ikhwan, ada Okay. Sambung. Kak Ina sambung. Tak apa. Kita masuk host tengah ni. tak. Bukan saya nak tanya tips. Saya nak tanya tips. Macam mana nak jaga hubungan yang long distance relationship ni? Tadi kata kan kena jaga kan. Macam mana nak jaga? Okay, macam yang kita abaikan macam ke semua macam ke tengah pasangan suami isteri tu, kita nak jaga hubungan kita tu, kita kenalah selalu bertanya khabar. Bila bertanya khabar ni, kita akan tahu ke mana gerak-geri pasangan kita tu macam mana. Kedua, kita kalau macam ada hari yang penting untuk dia, seperti hari jadi ke hari anniversary, kita kena hargai dia orang. Contoh bagi hadiah, bagi makanan, bagi apa-apa something yang boleh menggembirakan pasangan kita itu. Boleh macam Wah, Maggie. Allah. Tapi kan kita tahu kalau everyday chat dia rasa macam mengongkong kan. Apa pendapat saudara Ikhwan? Bagi saya Dekat musim tu. Okay, tak apa Ikhwan. Soalan dituju tak apa. Soalan dituju. Jawab Ikhwan. Saya jawab. Okay, kalau kita chat tiap hari dia kira kongkong. Okay, bagi saya benda tu tak relevan kerana bila kita sentiasa berchatting tiap hari, maknanya kita ni sayang dia pada dia. Macam orang kata, kalau kita kita jealous bukan kita sebab kita benci dia, tapi kita sayang dia. Okay. Tapi kalau terlampau jealous tak bagus juga. Okay. Banyak semutkan phone saya ni. Kalau pakai phone ni. Okay. Dapat penerangan daripada Ikhwan. Dia bertolak arus daripada Ina. Allahu Akbar. Sungguh
Sungguh memainkan peranan pada malam ini. Okey, kita lihat pada chat kita. Saya tak nak ulas panjang tentang apa yang diterangkan oleh Ikhwan. Saya rasa cukup difahami dan terkenang di hati. Okey, saya dapat soalan di komen ya, Iza Farhana. Tak apa, awak tak boleh baca, saya baca untuk awak. Pada pendapat panel secara personal lah. Mohsin ready ya? Soalan untuk Mohsin ni. Apa pandangan bila mahasiswa itu menggunakan pembelajaran sebagai alasan untuk bercinta? Contohnya dia tu pandai. Kalau aku contohnya dia tu pandai. Kalau aku couple dengan dia mesti senang. Dia nak ajar aku subjek ni. Kalau tak faham. Kalau aku tak faham. Ginilah boleh kata. Dia jadikan platform cinta ni sebagai proses pembelajaran dia. Sekurang-kurangnya dia tak faham nanti dia boleh tanya Pak Awa dia. Pak Awa dia tu pandai. Mohsin, tolong jelaskan tu. Mungkin ada makwa-makwa yang cuba gunakan peluang ni. Mohsin. Terima kasih. Soalan yang baik. Okey, jadi soalan yang baik. Nampak di situ. Soalan yang baik. apa yang saya boleh bagi tahu, yang pertama sekali cinta ni kalau kita tengok secara dasarnya cinta ni tak salah lah. Betul tak? Cinta ni memang itu fitrah manusia. Memang manusia ni sampai satu masa dia akan rasa keinginan untuk berpasangan. Semua dia rasa gitu. Tapi ada yang boleh tahan, ada yang boleh, ada yang tak tahan. So yang tak tahan tu dia bercinta melebih-lebih lah kadang-kadang, ataupun yang boleh tahan sikit dia berpada-pada dengan batasan. Jadi soalan dia sekarang ni, okey, dia tanya kita cinta tu sebagai alasan pembelajaran tu sebagai alasan untuk bercinta. Jadi pada pandangan saya gini, kita nak bercinta tak salah, tapi kita kena berpada-pada. Maksudnya kita kena jaga batasan. Macamlah kita dengar ustaz ceramah kan, bila dia cakap pasal cinta ni, contoh nak pergi masjid, kita contoh soalan ni kita tukar sikit. Bila kita nak bercinta tapi kita nak pergi masjid, benda yang baik, tapi kita pergi masjid tu kereta yang sama, adakah itu cara yang betul? Adakah itu cara yang betul? Kalau nak pun kat sebelah tu ayah girlfriend kita, belakang tu girlfriend kita contohlah, ataupun kita naik Salah juga. Salah juga. kan? Okey, tak apa lah. Juga kita naik kereta yang berbeza lah. Gitu. Salah juga. Okey, tak apalah. Jahil lah sikit. Tapi ni bagi saya lah, memang kalau kita ikut cara Islam lah, memang kita nak berkapal ni memang haram lah. Betul tak? Tapi ada juga walaupun haram pun. So apa yang saya boleh kata, boleh bagi tahu kat sini, kalau tak tahan juga ataupun nak buat pembelajaran tu sebagai alasan untuk bercinta, kita buatlah dengan batasan lah. Contohnya kita jaga diri supaya tak bersendirian, tak berdua-duaan. Kira kalau kita nak buat pun, kita buatlah di tempat orang yang ramai. Okay. Ada soalan lain ke? Okay. Saya nak tambah yang Mohsin. Ya. Nak tambah yang Mohsin. Kelihatan bos terbalik di situ. Kelihatan kita boleh nampak ya Mohsin berada dalam keributan sekarang. Keributan line. Mohsin, line anda tidak clear, Hello? saya rasa. Halo, ada ke? Boleh dengar. Okey. Tadi saya khabar ni, Ina nak bagi pendapat pun boleh juga, kita berinteraksi supaya kita dapat bercakap sampai kita dapat satu konklusi. Gitu. Boleh juga. Kena aku ke Mohsin? Kita boleh berinteraksi antara satu sama lain supaya kita dapat satu jawapan yang kita boleh faham.
Okey, Musib, pada pandangan aku kan dia kata dia guna alasan berkapal untuk nak senang, untuk nak advantage, nak ambil advantage daripada perempuan tu tak kira lah perempuan ke lelaki tu Kenapa perlu berkapal sedangkan kita boleh berkawan je? Tahu kan berkapal tu haram kita tak boleh, memanglah niat dia bagus untuk berkapal dengan dia tu untuk nak menimba ilmu. Memanglah niat dia bagus, tapi niat tidak menghalalkan cara. Kan? Betul-betul. Saya dengar satu statement, bila kita berkawan ni and then rapat kan, jadilah best friend. Lelaki dan perempuan ni tak boleh jadi best friend sebenarnya. Betul tak? Tak apa, asalkan jangan couple. Okey. Faham. Dia gini sebenarnya. Kalau Tak apa. Kita dah alah. jawapan saya tadi tu, kita nak ambil side orang ramai lah, orang majoriti. Jadi kalau kita ikut cara yang betul lah Ina kata tadi. Kalau boleh lah, kita masa belajar ni ataupun sebelum kita kahwin pun kita janganlah berkapal gitu. Nak berkawan boleh. Tapi pada pandangan saya, apa yang kita boleh dan patut buat masa belajar ni, kita berkawan lah. Okay, berkawan, kita nak belajar pun boleh bersama dengan jaga batasan. Lepas tu kita nak dapat ilmu daripada antara satu sama lain, walaupun lelaki puan boleh, tapi macam biasa jaga batasan. So cara dia, contoh dia suka orang ni, dia suka orang puan ni contoh. Terputus line. Lain tak betul. Dia hello. Okay, sorry. Line slow, hujang dia. Jadi basically apa yang dia terpatut buat adalah communication. Itulah nombor satu sebenarnya dalam berhubungan dengan manusia, komunikasi. Jadi apa yang kita perlu buat, bagi tahu awak ke ni mungkin kalau kita kalau suka sama suka boleh, tapi kita kena kahwin lepas ni, tapi kena jaga batasan ni. Cakap kita bercakap macam Ina kata tadi, jadi bosan mulut cakap setiap hari lah. Kita berkomunikasi. Okey, saya jadi muak lah sikit, ataupun kita supaya komunikasi tu menjadi satu yang open. Kira kita bercakap dengan dia, saya hari ni saya rasa penat boleh lah kita dah cakap hari ni seminggu ke kita stop sekejap. Tapi bukan maksud kita tak boleh, tapi komunikasi tu penting supaya kita tahu apa yang dia nak, apa yang kita nak. Contoh, okeylah kita suka dia suka kita, okey. Belajar sungguh-sungguh, lepas kita habis belajar, kerja, kahwin. Itulah cara yang betul. Saya rasa lah. Nampak dari situ. Tengok je semua. Salih nota tak ni? Itu merupakan tips yang bagus ya. Daripada panel kita. Saya dapat soalan, saya kira ni soalan terakhir lah. Mesti panel-panel sekali rasa ini adalah penutup lah. Ada lagi satu soalan, takkan terlepas punya lah. Pukul 10 dah ni. Kita start tadi 10-5 minit, betul tak Bakis? Ya, betul. Kita tak lupa waktu kita. Okay, soalan terakhir saya nak ajukan pada Ikhwan dah jawab panjang tadi, Ina pula dah banyak ulas tadi. Saya nak pada Lokman lah, Lokman. Sebagai penutup bicara pada malam ini. Bukan penutup bicara. Penutup pesantren kita pada malam ini. Saya dapat PM daripada seorang kawan saya ni. Nampaknya dia malu-malu nak komen. Dia tanya macam ni. Dia cerita pasal dia. Ada seorang perempuan ni suka pada saya. Sebab saya nak fokus, saya terpaksa tolak dia. Sebab saya nak fokus belajar and tak nak couple. Okey, macam tu. Tiba saya rasa bersalah. Sebabnya dia seorang yang muslimah dan cantik. Terkenal pula di hati saya. Gitu pula.
apa patut saya buat sebab saya dah jatuh cinta pada dia ni. Orang kata Tak kenal maka tak cinta. orang panggil salah tolak lah. Salah tolak. Lepas tolak nyesal bengok. Kasarnya. Tak lidah tak? Masya Allah. Masya Allah. Okey, saudara Luqman boleh olahkan sikit pasal hal ni bagi dia bikin semangat sikit ah. Mungkin boleh dia selit-selitkan amalan apa tak kita tak tahulah. Saudara Luqman. Okey, terima kasih saudara Harik selaku host pertama. Okey, untuk soalan ni situasi dia wanita tu PM kawan Harik kawan lelaki Kawan saya lah. Dia pelik situasi ni. Dulu orang kata pergi cari timba. Dan ni timba cari pergi. Sebenarnya bagus sebenarnya kalau gitu. Sebabnya orang perempuan tu dia pilih lelaki yang betul-betul dia nak. Selagi dia mungkin dia sudah nilai kot ciri-ciri lelaki yang nak. Kawan Harik tu okey tak Harik? Pandangan Harik lah. Dia okey lah sebab dia ni sedar diri bahawa benda tu tak boleh and then mengganggu pembelajaran dia, tapi dia rasa bersalah. Macam tu pula jadinya. Dia ada solusi ni sebenarnya. Sekiranya kita macam kan kalau kata tolak ni kejam lajak kan. Kita bagi peluang sebenarnya. Kita cakap kat orang tu yang lepas kita habis je belajar kita kahwin. Ataupun kita bawa penyelesaian ni kepada mak ayah. Ni kalau betul-betul lah kita sayang dia sayang kita bawa bicara dengan mak ayah. Mana tahu mak ayah boleh buat tunang dulu ke secara jadian. Orang tak tahu baru nak ganggu puan tu. Baru kita pun kita fikir kita dah ada tunang sebenarnya. Kita dah ada orang yang sayang kita sebenarnya. Kita tak akan sia-siakan lah. Maknanya masa belajar pun kita bersungguh-sungguh. Kita habis belajar, kita nak kerja, kita nak kahwin, kita ada tanggungan dah. Lepas habis belajar tu. Kita belajar pun kita tak perlu main-main. Sebab kita fikir kita dah ada orang yang kita sayang. Selain mak ayah, selain adik-beradik. Jadi situasi sini, cinta tu memang dibenarkan sebenarnya. Sebab dia membantu kita. Dia bagi kita semangat untuk belajar. Ada setengah orang ada semangat belajar sebab benda. Dia kata tak ada benda dia dapat belajar. Memang dia dapat ilmu tapi dia tak suka, dia seronok. Dia dapat ilmu je. Kalau bila ada orang sayang, ada orang support dia, ada orang suka dia, insyaAllah dia boleh berjaya. Dan solusi bagi saya dia bawa benda masalah ni kepada mak ayah. Mana tahu mak ayah boleh selesaikan. Kalau mak ayah tengok pun, bagus ni puan ni memang boleh buat calon datu aku sebenarnya. Takkan mak ayah kita tak bagi kan. Memang kena dengan mata dia, kena dengan pandangan dia, kena dengan cita rasa dia tu. Dia bagilah peluang tapi gitulah. Kalau nak cerita tu memanglah haram sebenarnya, tapi kalau ada pengetahuan ayah, kita jaga batas. Kita sama-sama jaga batas. InsyaAllah dia tidak terjerumus kepada maksiat. Sama-sama jaga. Itulah daripada hamba. Terima kasih. Saya nak tambah boleh tak? Silakan. Okey, macam dengan ni saudara Luqman bagi tahu, dia kata kalau dia betul-betul cinta dekat perempuan tu dia kena bawa jumpa parents. Betul? Dia kata kalau betul cinta kerana Allah, dia akan ikhlas. Dia akan ikhlas dan dia akan serius. Dia akan serius macam mana? Dia serius, dia jumpa parents, dia dengan parents, lepas tu tunang, lepas tu baru kahwin. Bukan couple. Kan? Okey, memanglah kata niat memanglah kita nak menghalalkannya. Tapi kalau couple, macam saya bagi tahu tadilah, niat tidak menghalalkan cara. Lepas tu cinta ni dia ada dua. Cinta yang didasari dengan iman dan cinta yang didasari dengan nafsu. Kalau cinta yang didasari dengan nafsu, dia cinta kerana makhluk. Kalau cinta kerana makhluk, dia akan kecewa. Macam kita tahulah, kalau kita cintakan bunga, bunga akan layu. Kalau cintakan manusia, ia akan pergi. Kalau cintakan Rasul, cinta sejati. Dan kalau kita cintakan Allah, kekal abadi. Macam itulah.
Cinta ni memanglah sebab cinta ni buta. So, dia macam gini lah, lagu satu lagi. Lagu apa tu? Macam sambal belacan tu. Even pedas tu kan. Kita still juga makan. Sebab apa? Sebab nikmat. Kan? Sebab nikmatnya sambal belacan tu. Macam ni lah. Macam cinta ni lah. Dia nikmat sebab dia tak tahu lagi apa tanggungjawab dalam percintaan. Gitulah. So even Fras, even Clash banyak kali pun still lagi evolve lagi diri dalam percintaan. Sebab dia tahu nikmatnya bercinta tapi dia tak tahu apa tanggungjawab kita dalam bercinta. Itu je kot daripada saya. Terima kasih. Baik Ina. Penilaian yang sangat baik. Lepas tu saya nak tambah satu lagi. Last. Nah, kan sebab itu lecturer saya dia ada sharing season. Sebelum kelas dia buat sharing season. Lepas tu dia katalah kan tadi yang pasal Izzah punya tu dia kata dia nak couple sebab nak guna bukan nak guna, macam nak ambil kelebihan yang ada pada perempuan tu ataupun lelaki tu kan. So maybe kemungkinan dia orang akan study berdua. Kan, study berdua. So lecturer saya bagi tahu kalau kita study berdua, dia akan ada yang ketiga. Memanglah kita bagi tahu kalau kita study berdua ni macam syok sikit kan. Alah, tahulah syok ke tak. Dia rasa macam lebih faham. Ilmu pun dapat. Tapi kita kena ingat satu, keadaan kita. Keadaan kita tengok macam mana kita dalam bermaksiat. So, redha Allah kita tak akan dapat. That's why lecturer saya pesan, janganlah berdua. Kalau nak lebih daripada berdua. Untuk mengelakkan menimbul fitnah ataupun mengelakkan kita ni melakukan maksiat. Sebab ilmu tu datang daripada Allah. So kalau kita nak minta ilmu dia, kita kena reda, kena minta reda dia dulu. Macam tu. Itu je kot daripada saya. Terima kasih. Ya, itu penerangan yang memang kita kata detail lah. Memang tak dapat dicanggahkan lagi lah. Kau ada orang nak canggah lagi? Tak ada dah, saya rasa. Cukup dah. Betul tak Makis? 10-5 minit lah. Oh, okey. Sampai 3 minit. 5 minit Okay, Bakis, walaupun masa dah tamat, kita masih ikut flow borak santai kita lah, kita kata. Yes. Sebelum saya tamatkan, orang kata sebagai aura-aura penutup lah, saya nak kongsikan satu lagi pantun. Kita jiwa pantun. Mendengar nenek mengarang cerita kisah lanun mencari harta. Segala nasihat dan juga kata harus direnung, jangan dilupa. Bakis, ada juga ke? Okey, saya pun nak tambah lagi satu penutup. Bunga dedak di atas para, anak dusung pasang pelita. Kalau tersilap, tutur bicara, jemari disusung, maaf dipinta. Okey, itu sahaja daripada kami. Ya, itu sahaja daripada kami selaku host pada malam ini. Kami sejujurnya ingin memohon maaf sekiranya terkasar bahasa, tersilap kata, terlanjur kata, tersilap bicara. Dan kami mohon maaf juga pada panel-panel kita, tidak berniat untuk menjatuhkan atau memburukkan, hanya berkongsikan pengalaman selaku seorang mahasiswa dalam dunia percintaan. Mungkin saya ni tak pernah bercinta, jadi tak kenal apa itu cinta. Tiba-tiba dikenakan host berkaitan dengan cinta, jadi memang berkait lah. Perlulah saya ada dalam program kita pada malam ini. Jadi saya harap pada semua audiens sekalian dapat input yang baik. Jadi sampai di sinilah program kita pada malam ini. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah.